Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bersama-sama saya hari ini ada beberapa orang berunding-runding kewangan takaful yang baru untuk pasal tahu pasal produk, bukan produk, pasal basic takaful, dan juga kawan-kawan di Kanga. Kanga, grup Kanga kita insya-Allah coming soon untuk join kita in grup dalam perniagaan takaful. Dan juga ini ilmu tentang basic takaful ni juga adalah untuk for those pemegang sijil ataupun mereka yang telah ambil takaful, sekurang-kurangnya refresh balik apa yang ejen kita jumpa dulu cakap, sama ada okey tak okey. Jadi kita refresh balik ilmu kita. Jadi untuk tu kita mulakan kelas kita lebih kurang dalam, kita cuba ambil masa 15 minit hingga 20 minit juga tentang basic takaful. Kita mulakan dengan umul kitab fazilat dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga dan sahabat-sahabat baginda dan guru-guru kita, mak bapak kita, kaum muslimin muslimat sama ada yang masih hidup yang telah meninggal dunia, khususnya kepada kaum keluarga kita yang telah karamatullah dan klien-klien kita yang telah karamatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan mereka yang kita dapat hadiahkan tu termasuk golongan orang yang soleh dan terbebas dari azab neraka dan bukakan pintu-pintu syurga insya-Allah. Okey. Jadi terima kasih yang dah masuk, Cik Ibrahim, kita Puan Rosina, Hanif, dan yang kat depan saya ni. InsyaAllah kita akan berkongsi ilmu. Sebelum tu, mungkin yang baru mungkin tak kenal saya kenalkan nama saya Samian alias Sam. Takaful ni belum lama sangat, since tu dah 2003 until today, so nearly 17 years bersama takaful. Di conventional 4 years. Jadi saya ada experience di conventional insurance dan di takaful. Okey. Pandang lidah. Okey, umrah tahun depan Okey. Jadi basic takaful saya nak cerita hari ni lah, dari mana datangnya perkataan takaful? Dari mana datangnya? Jadi actually takaful ni dalam zaman-zaman wujudnya ni adalah sejak Islam bermula bertapak di Madinah, di Mekah, Madinah. Iaitu zaman Rasulullah dah ada dah, cuma dia panggil masa tu bukan takaful. Sejarahnya ada apabila para peniaga masa tu, peniaga nak berniaga di negeri Syam, dia kena meninggalkan sebahagian dagangannya di Mekah atau di Madinah. Jadi siapa-siapa yang kena rompak nanti dia akan dapatlah, mana kawan-kawan sama-sama bantu kat situ. Jadilah itu bermulanya sejarah takaful daripada negara Arab. Al-kafal, kafalah itu saling menjamin, saling membantu. Jadi kalau di masyarakat Melayu kita, masyarakat Islam ni, basic takaful tu ada hari kematian ya, kat taman perumahan, kat kampung-kampung kita ni ada hariat kematian, iaitu contohnya setiap keluarga membayar setahun RM10. Lepas tu kalau ada yang meninggal, dia dapatlah, contohnya kampung tu ada 100 orang, dapatlah RM10 ada 100, dapatlah RM1000 macam tu lah. Jadi sebab tu inilah basic awal supaya apabila kita menyertai pelan-pelan takaful, apabila tak ada claim, kita tak rasa rugi. Sebab ada juga yang klien-klien kami datang sini ni marah, kenapa saya dah bayar banyak, kenapa tak dapat, tak apa. Jadi tak nak macam tu lah, sebab kita niat kita untunglah, kita nyimpan tak claim, itu rugilah aku tak claim, untunglah tak claim, tak sakit kan. jadi mana dia klaim yang dibuat tu, yang dibayar, tuntutan klaim tu lah duit-duit tabaruk yang kita buat. Jadi takaful tadi ada perkataan al-kafal atau kafalah, itu saling menjamin atau saling bantu membantu. Bila mana dia, bila saling bantu jamin ni, dia ada akad atau sebagai kontrak dia, akad tabaruat,
Jadi itu penting sebab ini basic-basic awal ni penting supaya nanti klien untuk ejen-ejen baru kita, klien tak menyalahkan kita sebab dia faham kenapa ambil takaful. Sebab takaful lah untuk saling menjamin, saling bantu-bantu. Iaitu sekiranya di kalangan ahli yang menerima musibah, maka kita bantu dia. Musibah tu banyak. Okey. Jadi tu mana saling dalil dia lah, dalil takaful ni daripada surah Al-Maidah ayat 2. Iaitu dia tolong-menolong kepada perkara kebaikan dan takwa, dan bukan tolong-menolong kepada perkara dosa dan permusuhan. Sebab tu kalau kita semasa saya buat insurans konvensional tu, apa salah saya buat insurans? Insurans tolong orang juga kan? Ayat tu tak habis baca. Kalau insurans tolong-menolong, takaful tolong-menolong, tapi takaful tolong-menolong kepada kebaikan dan takwa. Sebab tu kalau insurans tolong-menolong kebaikan, takwa tak ada. Jadi macam tu. Sebab ada insurans, ada konvensional, ada elemen-elemen yang dilarang oleh syarak. Okey. Jadi zaman konsep takaful ni juga ni dalam zaman Rasulullah dia panggil nizam akilah. Nizam akilah. Dia melibatkan dua kontrak, iaitu kontrak tabaruk, derma dan wakalah mudarabah. Mana wakalah ni? Wakil. Wakil kita lah. Kalau kita berunding takaful, kita wakil. Atau syarikat. Jadi tak salah kalau kadang-kadang bila kita buat sil, orang kita alang kau ni buat sil ni nak kejar komisen je. Jadi bukan kejar komisen, upah sebagai wakil. Serupa juga kalau kita jadi dipanggil amil zakat. So kalau kita promote orang supaya zakat, adakah kita nak kejar tu sebab kejar komisen? Dia ambil. So itulah mana ada peruntukan dia. Islam tu tak zalim. Jadi sama juga bila kita buat takaful, income dapat daripada income sebagai wakalah. Itu konsep asal. Okey. Ini kalau mana yang tak faham tu, nanti river kelas lain. Ni kelas Zoom ni susah. Kelas-kelas online ni. InsyaAllah PKP habis kita buat kelas sebenar. Okey. Okey, group list. Kita masuk? Okey. Okey, jadi perkataan takafalah itu saling menjamin satu sama lain, iaitu mewujudkan kerjasama. Kerjasama ni kontrak dia tabaruk dan wakalah. Wakalah itulah ejen atau perunding takaful tadi ataupun company. Tabaruat adalah derma. Jadi lepas tu kontrak dia derma wakil. Lepas tu dia ada akad dia takaful ni. Jadi satu kelompok macam hariat kematian kampung tu, satu kelompok buat sumbangan, bayar sumbangan takaful. Siapa-siapa meninggal dapat. Macam juga konsep takaful. Cuma kalau hariat kematian kat kampung, duit tu, dana tu dijaga oleh JKK atau pengurusi atau bendahari masjid. Cuma bila takaful ni, dana tadi dikendalikan oleh dia panggil syarikat takaful. Sebab tu kalau kita tengok kat signboard syarikat takaful, dia bawah tu contohnya takaful ikhlas. Dia bukan syarikat penanggung, syarikat pengendali takaful, pengendali. Kalau kita conventional insurance, dia penanggung insurance. Dia beza penanggung dan pengendali. Pengendali, ini to organize, sana menanggung, menanggung lagi berat lah. Jadi itu beza dia yang pertama. Okay. Jadi konsep basic lagi mana dia? Kontrak takaful tadi. Kontrak dia lah tabaruk, derma dan dipanggil wakalah. Bermakna apabila kita ambil takaful saja, dia ada agreement dia, dia panggil kontrak atau akad. Jadi saya kalau dalam dalam agreement sign tu, dia tak ada point-point di satu ayat peguam kan, ayat lawyer, satu paragraf. Saya pecah-pecahkan. Okey. Akad contohnya di takaful ikhlas, di takaful ikhlas contohnya akad dia, saya bersetuju membuat sumbangan takaful. Saya bersetuju buat sumbangan takaful dan melantik takaful tu untuk mengurusan dana yang saya sumbangkan. Melantik takaful untuk menguruskan dana duit tadi. Dan mestilah ada menepati hukum syariat. Lepas tu sambung akad tadi,
saya juga bersetuju sebahagian sumbangan yang hantar ke takaful tadi, sebahagian dia adalah didermakan kepada peserta-peserta lain yang menerima musibah. Maknanya segala klaim-klaim yang berlaku di takaful tadi adalah duit derma daripada orang kawan-kawan kita yang lain, bukan duit company. Company cuma dapat upah je. Lepas tu, okey. Lepas tu bila dia panggil nama sumbangan tadi pula, dia mengaku bahawasanya segala maklumat yang diberikan itulah benar. Benar. Maknanya tak ada sakit, tak ada kencing manis, darah tinggi, tak ada bisul, tak ada apa kan. Kalau ada, dia beritahu. Maknanya segala maklumat tu benar. Sebab apa? Ini penting sangat. Kerana andai kata berlaku klaim dan ada perkara-perkara kesihatan dia tak declare, maka tak dapat claim. Tak dapat claim. Sebab tu awal-awal dah beritahu, sekiranya didapati ada maklumat tu tidak betul atau salah, maka sijil tadi automatik terbatal. Itu kita sign dah tu, setuju. Lepas tu sebagai balasan dia, pihak takaful bersetuju untuk menguruskan dana tadi yang urusan dana yang disumbangkan ikut hukum syarak. Jadi sebagai balasan, okey, saya bagi sumbang takaful untuk uruskan dana tu ikut syarak. Dia buat pula. Lepas tu sebahagian dana tadi didermakan untuk siapa-siapa yang musibah. Sebahagian dia disimpan dan untuk dipanggil upah peserta. Jadi ini bermakna apabila kita ambil takaful ni, day one kita sign agreement, day one kita buat sumbangan takaful, dia bukan bayaran bayaran sumbangan takaful, perkara sumbangan takaful, maka bermakna derma itulah bermula, derma dan infak bermula. Jadi kalau kita ambil contoh benefit kita sebahagian dah dihibahkan dan untuk wakaf, mana bermula masa tu. Mana cumanya pembahagian tu kemudian apabila berlaku musibah. Okey, dah habis 10 minit. Okey. Ada soalan nak tanya? Okey, ada soalan? Okey, lepas tu pengendali peserta. Jadi apa lagi? Sumbangan takaful tadi kalau di takaful kelas, syarikat lain saya dah tahu supaya saya tak pernah mewakili syarikat mereka. Sumbangan duit tadi terbahagi kepada 3. Pertama, sumbangan takaful tadi bagi 3. Satu sebagai pelaburan dan simpanan. Satu sebagai tabung dana tabaruk, tabung derma membantu orang lain. Dan yang ketiga lah untuk dana yuran. Yuran dia panggil yuran wakalah ataupun dipanggil ta'awun account pool. Dana tabaruk tadi untuk apa? Tabaruklah segala benefit atau manfaat yang ditawarkan oleh syarikat takaful termasuk dalam dana ni, dalam ni apa? Dalam dana tabaruk, contohnya untuk wakaf, untuk semacam rider. Rider ni manfaat tambahan untuk pekat perubatan, untuk penyakit kritikal, elan hospital, untuk manfaat membayar, semua dimasuk dalam dana tabaruk. Itu dana tabaruk, dana untuk membantu orang. Macam tu. Itu cantiknya takaful tadi. Sebab tu kalau perhatikan di takaful ni yang betul-betul dia kurang claim. Sebab apa? Sebab derma, sebab sedekah kat situ. Maknanya sebab tu kita galakkan kawan-kawan kita ambil takaful, sebab bila ambil takaful ni automatik kita dah bersedekah, bertabaruk. Cuma penerima dia tak tahu. Jadi kalau saya selalunya saya nasihatkan kawan saya, okey, sedekah dan derma yang paling baik kepada siapa? Orang yang terdekat dengan kita kan. Okey. Yang kedua siapa? Anak yatim. Betul? Jadi apabila seorang ayah atau ibu meninggal dunia, siapa yang dapat? Anak dia. Anak dia anak yatim lah. Bila bapa atau mak meninggal dunia, otomatik anak yatim. Anak yatim. Dan lepas tu dia orang paling dekat dengan kita. Mana ambil takaful, bila musibah yang dapat adalah anak yatim. Siapa anak yatim? Anak yang ambil pemegang polisi. Dan yang terdekat adalah dia, anak dia sendiri, orang keluarga terdekat. Sebab tu jangan rasa kita macam Allah ambil takaful rugi lah apa, jangan. Mana kita nanti yang kawan-kawan ejen juga perunding takaful ni kat Melaka, dekat Perlis, kat mana-mana saja sekalipun, kita motivate kita punya bakal pelanggan atau pelanggan kita suruh ambil takaful untuk
untuk orang yang tersayang, iaitulah orang-orang yang tersayang, orang anak-anak yatim. Kalau lelaki suami isteri meninggal, yatim piatu pula lah tu, ya Allah. Jadi mana untungnya lah kita ambil takaful ni, bukan hanya untuk dipanggil untuk benar-benar kita seseorang. Kadang-kadang orang tanya saya, rugilah kalau saya sampai ambil tak mati tak claim, rugilah. Apalah rugi pula? Kenapa tak rugi? Sebab the day one kita ambil takaful tadi dah ada derma. Derma tak rugi. Kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW daripada ustaz-ustaz yang berceramahkan kita selalunya, apa, kalau kita kata, kalau kamu nak kaya, banyakkan sedekah. Kalau kamu nak sihat, banyakkan sedekah. Kalau nak panjang umur, banyak sedekah. Jadi kenapa nak berkira bila ambil takaful? Jangan berkira lah. Itu sedekah yang tak nampak. Lepas tu the beauty lagi takaful lah, yang kita dah ambil plan tu, plan takaful tadi, kita boleh diwakafkan pula dia punya benefit dia. Wakaf ni, kita wakafkan dia punya jumlah perlindungan. Hibah ni adalah pemberian kasih sayang. Mana hibah? Jadi, okey, saya ingatkan kawan-kawan atau kita punya klien. Okey, sebelum kita buat hibah, ingat balik apa tujuan utama kita ambil takaful tadi. Kalau tujuan utama salah satu dia lah untuk membayar hutang-hutang yang kita tinggalkan, kita tidak boleh letak hibah semua. Sebab bila buat hibah, dia terkeluar dari sistem faraid. Bila terkeluar sistem faraid, mana dah menjadi hak waris kita yang kita hibahkan. Jadi dia tak ada, kita ada hak untuk membayar hutang-hutang yang tinggalkan. Jadi mana make sure, kecuali lah buat hibah, dihibahkan kepada siapa, anak ke, isteri ke, suami, buat lagi satu surat tambahan, iaitu sekiranya meninggal dunia, duit hibah ni tolong bayarkan hutang atau apalah, itu tanya peguam. Peguam lebih arif macam mana kaedah untuk buat. Jadi kita nak tanya kita boleh juga, tapi saya tak diterangkan dalam FB ni, jadi kita boleh terangkan secara in person. Okey, dah alamat dah biasa. Okey, nak tanya? Kalau tak ada tanya, boleh tanya. Saya akan jawab. Tak ada, tak apa. Ada 2-3 orang ejen baru ni, mudah-mudahan beri manfaat. Manfaat. Jadi kita cerita, kita ajak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita kat luar sana untuk menyertai pelan-pelan takaful, bukan sahaja untuk benefit dia, tapi untuk benefit bekalan akhirat. Sebab takaful tu sendiri, dia sign dokumen, ada bayar, sebab kita buat tabaruk, menderma. Jadi derma, semua orang tahu bila meninggal dunia, yang kita bawa adalah apa yang kita tinggalkan, isteri, anak, pangkat kedudukan dan harta. Yang kita bawa sedekah jariah, ilmu dan doa yang soleh. Jadi mana dia, mudah-mudahan takaful kita sebagai satu sedekah jariah kita yang membantu kita di alam barzah dan akhirat besok. Betul lah. Itu yang saya nak sampaikan hari ini tentang basic takaful. Okey, itu saja. Wallahu alam, mudah-mudahan beri manfaat. Assalam. Salah silap minta maaf banyak. Mudah-mudahan semua yang ada dengar ni berjaya dunia akhirat. Jangan lupa kitanya program selawat kita teruskan. Mudah-mudahan kita jadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung terus menjadi kekasih Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang sasa bersyukur. Allah alam. Salah dan silap minta maaf saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.